Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Fauzia. Perkemahan unit beruniform adalah salah satu saluran pendidikan luar bilik darjah yang amat berkesan dalam usaha menangani segala bentuk masalah gejala sosial. Perkemahan juga dapat mendidik murid-murid percaya kepada diri sendiri dan sedar akan kemampuan diri. Melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan, mereka akan didedahkan dengan suatu persekitaran baru. Ia juga memberikan satu rasa dengan menanam sifat keberanian dan kepercayaan internal dan interpersonal. Antara aktiviti yang boleh dilakukan semasa perkemahan ialah masakan rimba atau masakan hutan atau juga dikenali sebagai backwoodsman. Aktiviti ini melatih para pelajar untuk belajar memasak tanpa menggunakan alatan dapur seperti gas dan kuali. Memasak masakan rimba. Kemahiran menghidupkan api. Biasanya, bahan-bahan yang digunakan untuk menghidupkan api terdapat di sekeliling kita seperti daun-daun kering, buluh, ranting-ranting kayu dan batang-batang kayu yang diracik halus. Perkara ini perlu diberikan perhatian terutamanya pada musim lembap dan hujan. Keselamatan semasa penggunaan api dititik beratkan untuk mengelakkan kemalangan dan kecederaan. Memasak dengan menggunakan buluh. Sebut sahaja buluh, pastinya dalam dunia perkemahan ia adalah antara bahan yang banyak digunakan dalam membuat gadget dan pacang kemah. Dalam teknik memasak dalam buluh ini, ia sama dengan cara memasak lemang. Pastikan buluh dicuci dengan bersih. Sukatan beras dan air yang belum dibasuh adalah sama banyak. Adunan ini akan menghasilkan nasi yang baik dan tidak mentah. Selepas itu, tutupkan bahagian atas buluh tersebut dengan daun pisang atau sebagainya. Kemudian, letakkan buluh tersebut berhampiran dengan nyalaan seperti membakar lemang. Sekali-sekala kita perlu membalikkan kedudukan buluh itu agar semua bahagian buluh tersebut terkena panas api dengan sekata. Apabila air di dalam buluh hampir kering, api yang menyala seharusnya dikurangkan supaya berbara sahaja. Ini disebabkan beras di dalam buluh itu hampir masak. Kita boleh mengetahui sama ada nasi sudah cukup masak dengan mencukir sedikit nasi di bahagian atas. Jika sudah masak, alihkan buluh tersebut. Belah buluh dengan menggunakan pisau atau parang. Buluh juga boleh digunakan untuk memasak bahan-bahan makanan lain secara merebus. Memasak dengan menggunakan buah kelapa. Nasi juga boleh disediakan menggunakan buah kelapa. Potong bahagian atas buah kelapa dengan cermat kerana ia akan digunakan sebagai penutup atau lubangkan seperti gambar. Air kelapa jangan dibuang. Masukkan beras yang sudah dicuci bersih. Sukatan air hendaklah sama tinggi dengan beras. Tutup dengan rapi dan masak kelapa tersebut di atas api sehingga nasi masak. Memasak menggunakan aluminium foil. Seperti semua sedia maklum, aluminium foil banyak digunakan dalam penyediaan makanan. Selalunya aluminium foil ini akan dibawa dari rumah ketika berkemah maupun mendaki gunung. Anda boleh memasak ikan atau bahan-bahan lain seperti daging atau ayam yang dibersihkan dan dibungkus rapi kemudian dipanggang cermat di atas api. Memasak menggunakan ubi kentang. Siapa sangka ubi kentang juga boleh digunakan sebagai media memasak jika tiada bahan-bahan asas lain. Caranya, potong ubi dengan cermat, korek isinya sehingga muat untuk sebiji telur. Bahagian yang dipotong tadi perlu digunakan semula sebagai penutup
dan disematkan dengan lidi buluh agar tidak terbuka ketika dimasak di atas api. Memasak menggunakan pasir, tanah liat atau tanah. Jangan tanam makanan anda terlalu dalam, nanti tak masak. Ini adalah cara yang paling mudah untuk memasak. Caranya, korek tanah dan tanam makanan yang telah dibungkus dengan elok. Tanam makanan itu dan buat unggun api di atasnya. Memasak menggunakan daun. Daun yang lebar seperti daun pisang dan daun kunyit boleh digunakan untuk memasak terutamanya ikan dan telur. Memasak ikan dengan menggunakan daun kunyit lebih sedap dan wangi baunya. Basuh dan bersihkan ikan yang hendak dimasak, kemudian bungkuskan dengan daun. Tepitkan bungkusan daun di celah kayu atau buluh pemanggang. Bungkusan itu diletakkan di atas panas bara api sehingga cukup masak. Apabila sudah masak, kita boleh membuka bungkusan daun tersebut dan menikmati ikan yang telah dimasak. Sekian sahaja perkongsian kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. #kita jaga kita, jaga diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi. Bye.